Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan anaru bi sirriha sirrul Quran wal amala bihi warzuqni minhu ilman munira sallim tasman katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmatan lana min khazain rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, sekali lagi kita mulakan sesi kita dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam ayat surah Ibrahim ayat ke-7 tu, Allah kata wala in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kamu semua, pasti Allah kata kami akan menambahkan lagi kenikmatan dan juga kurniaan yang Allah telah berikan kepada kita Sebagai contohnya, kalau kita mensyukuri masa yang Allah berikan, jadi Allah tambahkan tu maksudnya Allah melapangkan masa kita ni untuk kita sentiasa dapat mengadakan usaha kita kepada pembelajaran Al-Quran. Kalau kita tidak mensyukuri, nanti Allah sibukkan kita dengan benda lain. Perkara-perkara lain nanti kita tak dapat menggunakan masa kita untuk Al-Quran. Kita banyak buat, 24 jam tu macam-macam kita buat, Al-Quran yang tak dapat. Itu rugilah kita, kerana apa? Kita tidak menunjukkan kesyukuran kepada Allah dengan masa dan juga ilmu yang Allah berikan kita sedikit pada Quran tu, kita tak mensyukuri. Jadi Allah tak tambahlah, sedangkan Allah dah janji nak tambah kalau kita mensyukuri. Jadi formula dia apa? Kita ucapkan kesyukuran, ya Allah, ilmu yang kau berikan sedikit kepada tu aku sangat menghargai, sangat bersyukur. Tambahkan lagi ilmu dan bukalah jalan untuk aku terus berusaha untuk menguasai kalam engkau ni, ya Allah. Jadi kerana itulah ukuran kejayaan kita. Kejayaan kita daripada sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, kena ukur bukannya dari banyak kereta kita ada, dari banyak bank account yang kita ada, ataupun dari banyak rumah kita ada, tak ada. Itu bukan ukuran. Allah tak pandang tu semua. Allah akan pandang berapa banyak kalimah Al-Quran yang tuan-tuan dan puan dah kenal ni. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang tuan-tuan sudah fahami dan hayati. Berapa banyak ayat-ayat Quran dan ilmu-ilmu Al-Quran yang tuan-tuan telah kongsikan kepada masyarakat. Yang tu yang akan jadi ukuran. So ukuran Allah adalah berbeza dengan ukuran manusia. Manusia ni ukuran dia lebih kepada bentuk material dan fizikal dan bentuk keduniaan, sebab dia banyak terpengaruh dengan hawa nafsu. Hawa nafsu kita ni dia suka benda-benda yang fizikal, yang cantik, yang boleh dapat cepat. Itu hawa nafsu kita. Tapi tak, Allah suruh kita fokus kepada al-ghaib, benda yang kita tak nampak, yang kita ada tapi kita tak nampak dia. Yang tu adalah jauh lebih berharga daripada kacamata Allah. Kalau kacamata manusia memang kita rasa berbeza, tapi tiap-tiap sesuatu yang kita nak buat ukuran, ingat mesti daripada kacamata Allah. Kerana Allah tu al-haq, yang kebenaran tu ialah Allah. Selain pada Allah tu hanya ciptaan Allah saja. Dia bukan, tak semestinya benar. Terutama manusia lah. Manusia ni banyak kelemahan. Memang Allah ciptakan manusia ni dengan
dengan banyak kelemahan ya, supaya manusia ni sedar yang kami ni sebenarnya lemah. Kita hanya ciptaan Allah dan banyak kelemahan. Jangan ikut kami sangat. Yang nak ikut ialah Al-Quran. Jadi kenalah faham, ya, kenal apa tu kalimah-kalimah Al-Quran. Okey, Puan Zaliah ya baru masuk ya. Okey, Ya, ya doktor. okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya terus kongsikan seperti biasa menyambung pembelajaran semalam ya. Puan Siti Khalijah ni pun dah masuk nampak dalam kelas ya, dari Kuantan. So semalam kita belajar apa Puan Siti Khalijah? Kita belajar pasal apa? Saya pun tak ingat. Baru semalam ya. Kita buat imbasan pasal surah imbasan apa ayat yang kembali ke-21. Binaan ayat. Kita pakai kontrak binaan ayat tu macam manakah pembinaan struktur dia tu kan ya. Dia bermula dengan apa? Dengan ayat nida ya kan ya. Ayat seruan. Dan seruan tu untuk apa? Untuk Allah memberi arahan kepada kita, iaitu u'budu rabbakum. Allah suruh kita semua ni ya sembah rabbakum tu. Jadi kena carilah rabbakum tu apa dia. Jangan tersilap pilih apa ya rabbakum. Kalau tersilap pilih salahlah ya. Jadi kena faham siapakah rabbakum yang dimasukkan dalam ayat tu, iaitu siapa rabbakum tu? Allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu semua ni. Satu je Tuhan yang telah menciptakan kita ni, tak ada Tuhan lain. Kalau ada Tuhan lain yang kita lihat dalam dunia ni, dalam selama kita hidup ni, itu tipu saja. Kan ada orang percaya Tuhan dia patung-patung kan ya. Ada orang percaya Tuhan dia api. Ada orang percaya Tuhan dia bentuk binatang pun ada. Ya, ada kata Tuhan binatang tu Tuhan dia. Itu semua tipuan tu ya. Tipuan sebab apa? Allah kata Rabbakum ialah allazi khalaqakum. Tuhan kamu ialah Tuhan yang mencipta kamu. Jadi siapa yang mencipta kamu, kita kena carilah dalam Quran tu ya. Ayat tu Allah sahaja. Jadi bermakna kita orang Islam, kita kena menolak semua Tuhan-Tuhan yang ada selain daripada Allah. Kalau orang kata apa ni, kami pun ada Tuhan juga. Jadi agama kita samalah ya. Kita ada Tuhan, Tuhan pun ada Tuhan. Dia kata macam tu kita ni samalah. Ya, itu adalah pandangan yang batil ya, yang tak betul. Ya, ada di antara kita terpengaruh pula. Mari kita buat pegangan semua orang boleh ada Tuhan masing-masing. Ada yang macam tu ya, terpengaruh dengan dakwah semasa ya. Dipanggil apa? Pluralisme ya, pluralisme. Memang banyak Tuhan. Jadi masing-masing bolehlah bertuhan masing-masing. Tak, Allah menafikan pegangan tu. Allah kata apa? La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi kita orang Islam, kita dah bersyahadah, kita kena tolak ya. Dalam hal Tuhan kita tak boleh cuba nak bertolak ansur lah, tak boleh ya. Sebab dia akidah. Kalau ada kawan baik kita cakap dengan kita, aku Tuhan aku yang ni, tak apalah aku sembah Tuhan aku ni, kamu Tuhan sembah Tuhan kamu, kena nasihatkan dia. Yang sebenarnya betul kamu memilih satu Tuhan, tapi Tuhan tu sebenarnya Tuhan yang batil ya, Tuhan yang kita reka-reka saja, bukannya Tuhan yang
sebenar, ya. Okey, kita terus dengan perkongsian sambungan semalam. So hari ini kita akan menyambung bahagian kedua, iaitu komponen asal, ya. Saya tambah perkataan asal sini. Asal ni bahasa Melayu tu sebenarnya adalah daripada bahasa Arab, ya, aslun. Aslun. Banyak perkataan Melayu ni sebenarnya adalah daripada bahasa Arab, sebab dulu orang Arab banyak mempengaruhi bahasa kita, ya. Sebab tu dulu bahasa kita, tulisan kita tulisan Jawi, ya. Banyak pengaruh orang-orang Islam daripada Timur Tengah, ya, yang datang ke Malaysia mempengaruhi budaya hidup kita. Masa tu orang putih tak ada lagi. Orang Portugis tidak ada, orang British tidak ada, orang Belanda tidak ada. Jadi orang Arab, ya, daripada Yaman, daripada Timur Tengah dan tengahnya, mereka dah sampai ke India, ya. So orang India Muslim sampai ke tanah Melayu pada masa tu, ya, yang mempengaruhi kehidupan kita. Jadi banyak perkataan-perkataan Melayu adalah daripada Arab, ya, daripada Arab. Asal yang kita baca tulis ASAL tu ialah aslun, yang bermula dengan hamzah, kotak, sad dengan lam. Aslun, itulah asal. Jadi sebenarnya bila kita menyebut asal tu dalam bahasa Melayu tu kena tebalkan sikit lah, sebab dia sad, ya, bukannya sin. Kalau kita tulis rumi ASAL, ya. Kalau kita tak tebalkan S tu, dia akan jadi sin. Sin dah lain makna dah. Dia. So bukannya asal, tapi asal. Asal, dia tebal. Aslun. Ya. Okey, so hari ini kita akan mulakan dengan melihat komponen asal, ya, kepada, ya, ataupun kita boleh masukkanlah kepada rangkaian kalimah wallazi min qablikum. Jadi apakah komponen-komponen kepada setiap kalimah di dalam ayat itu yang asal? Maknanya sebelum dia membina ayat tu, membina kalimah tu, bahagian-bahagian komponen tu macam manakah rupa dia, ya. Jadi kita boleh pecahkan. Pertamanya wallazina ni kita boleh pecahkan dia, ya, dalam bentuk waw dengan allazi. Sebenarnya satu kalimah tu wallazi tu adalah gabungan dua kalimah, macam tu. Iaitu satu kalimah wa yang bergabung dengan allazi, dia jadilah wallazina, ya. Mana pergi nun, ya? Boleh hilang pula nun. Okey. Jadilah wa dengan allazina. Itulah dipanggilkan komponen asal dia, ya. Bukan kita melihat tulisan dan ejaan saja. I'rab dia, nahwu dia pun kita kena lihat sekali, ya. Sebagai contoh, bila kita menerangkan allazina di sini tu, dia berbeza dengan allazina di sini. Sebab ini di dalam ayat. Dalam ayat allazina ni adalah mansub, ya, sebab dia dia mausuliah kepada rabbakum, ya. Tetapi di sini tak lagi. Komponen asal ni maknanya dia belum lagi dalam ayat, ya. Dia stand alone. Dia berdikari, ya, atas dirinya sendiri, jadi default. Bagaimanakah default dia tu? Karakteristik dia adalah berbeza dengan dalam ayat. Jadi kita dapat dua ilmu lah. Pertama, kita faham kalimah tu dalam ayat, dan kita juga akan faham kalimah tu asal dia bagaimana, ya, sebelum dia menjadi kalimah di dalam ayat, ya. Jadi itu wallazina. Lepas tu min kita tambah campur sajalah. Jadi komponen kat situ ada komponen min pula. Jadi min ni asal dia macam mana? Min asal dia bukan macam ni.
mim asal dia ialah nun tu ada tanda sukun. Jadi bila tuan-tuan menulis komponen, dia tak sama dengan dalam ayat. Ya, komponen dia sebelum membina ayat tu, dia adalah ada tanda sukun. Tu letakkan tanda sukun yang ni. Tu dia min. Okey. Kemudian qablikum. Qablikum ni juga ada dua kalimah di situ, ya. Ada dua kalimah, bermakna ada dua komponen yang asalnya berbeza dengan apa yang kita tengok di dalam ayat. Sebab di dalam ayat dia sudah dipengaruhi dengan min ni. Ya, jadi dia dipengaruhi dengan pertalian dia dipanggil jar wa majrur. Itu di dalam ayat, ya. Tetapi asal dia qablikum ni belum dipengaruhi oleh min. Min tanda campur maknanya dia belum mempengaruhi. Belum lagi bergabung. Jadi asalnya adalah berbeza, ya. Ini asal kita kata ni. Ya, asal kepada qablikum ni macam mana rupa dia? Ya, dia macam ni, iaitu pecahkan dua. Yang pertama sekali ialah yang qabli itu bukannya qabli sebab dia belum bergabung, ya. Dia belum bergabung. Jadi asal dia qabli ni adalah qabla pada atas. Itu default dia. Semua yang qabla ni ialah isim zaraf zaman, ya. Isim zaraf zaman. Banyak isim zaraf dia default dia baris atas, iaitu dalam keadaan yang mansub. Ya, dia keadaan yang mansub, bukannya marfu'. Bukannya baris depan dan bukannya baris bawah. Jadi dia adalah qabla. Apabila dia digunakan di dalam ayat, barulah dia menjadi mengambil baris bawah. Min qabli. Tak boleh qabla dah. Itu dalam ayat. Sebab min ni sudah berfungsi ke atas qabla tadi, dia memajrurkan qabla tu kepada qabli. Sebab tu dalam ayat dia min qabli, ya. Kemudian kum, sebelum dia bergabung pun kum tetap kum. Sebab kum adalah kalimah yang mabni dan jamid, ya. Jamid maknanya dia tidak berubah, ya, dan dia tidak dibina daripada 3 huruf akal. Dia bukannya mushtaq, bukannya derivatif, bukannya kata terbitan, ya. Yang kata terbitan ni boleh berubah-ubah, ya. Tetapi kalimah yang jamid seperti isim dhamir kum ni, dia tidak berubah. Maknanya selama-lama dia macam itulah, ya. Kum tetap kum dalam keadaan marfu', dia akan kum. Kalau mansub dia pun kum, kalau majrur dia pun kum, ya. Kita panggilkan kalimah yang mabni, ya, mabni. Okey, itu dia komponen asal kepada wallazina min qablikum. Doktor, macam doktor cakap tadi, qabla difa asal dia tu memang mansub dah. Maksudnya sebab dia masuk kat sini, dia nak jadi maf'ul bih lah kan, tapi sebab dah masuk haraf jar tu dia jadi berubah. Kebanyakan pada isim zaraf zaman ni memang dia nak dia punya keadaan dia mansub. Dia mansub tapi dia bukannya maf'ul bih. Maknanya kalimah yang mansub tidak semestinya maf'ul bih. Ya, banyak keadaan. Kalau maf'ul bih mesti mansub, ya. Tetapi mansub tak semestinya maf'ul bih. So dalam konteks ni dia mansub bukannya sebab dia maf'ul bih, sebab memang default dia. Default isim zaraf qabla, ba'da, ya, semua mansub tu. Jadi asal dia qabla. Kalau macam isim yang biasa tu baris depan kan, kita biasa baris depan ataupun tanwin atau ada alif lam tu kan. Untuk isi zaman ni dia ambil mansub
default Ya, asal dia. unsur Maksudnya zoroh. dia tidak menjelaskan apa-apa keadaan, cuma dia punya default asal je. Ya. Dia tu kalau kita belajar mendalam sikit, dia ni dalam kumpulan dipanggilkan al-maf'ulat, iaitu isim maf'ul, ya. Dalam kumpulan isim maf'ul tu dipanggil maf'ulat. Maf'ulat ni ialah sama nama kalau kita panggil mansubat. Kalimah-kalimah yang mansub dengan sendiri dia. Default dia adalah mansub. Okey, itu apa? Komponen asal dia, ya. Lihat bila dia asal ni allazina, dia isim mausul tu asal dia juga marfu'. Ya, marfu'. Di sini pun sama. Kum ni sebelum dia bergabung dia adalah marfu'. Isim dhamir mukhatab jamak yang marfu', ya. Sebab tu kita nak buat latihan komponen asal ni supaya kita tahu original dia, apakah status dia. Tetapi di dalam ayat wallazina ni, alazina ni bukannya marfu' ni. Ya, dia adalah mansub sebab dia nak mengaitkan rabbakum sebelumnya. Lepas tu sini qablikum, qablikum ni bukannya marfu' dah. Dia adalah majrur. Ya. Jadi sebelum bergabung dia adalah marfu', tetapi bila dia bergabung dia sudah menjadi mudhafun ilaih yang majrur. Yang zarf zaman ni dia masa, apa hubungan dengan diuraikan kalimah? Zarf zaman, zarf masa ya? Maknanya dia nak katakan dari sebelum. Jadi sebelum kamu tu dia mengaitkan dengan masa lah. Oh. Kan? Qabli maknanya sebelum kan. Jadi dari sebelum kamu. Jadi sebelum kita sekarang ni dulu-dululah. Itu masa lah. Itu dipanggilkan isim zarf zaman. Melibatkan sebelum ni. Ya, maknanya dia sebelum. Ya, wallazina min qablikum maknanya dia apa? Dan orang-orang dari sebelum kamu. Maknanya kum ni dia tujukan kepada siapa? Umat Nabi Muhammad, ya, termasuk kita lah. Termasuk orang sebelum kita tu daripada Nabi lah, ya, daripada Nabi, sahabat-sahabat, tabi-tabi'in semua tu sampai ke kita tu lah yang dipanggilkan kum ni, dalam kolom kum ni. Jadi kalau sebelum kum bermakna siapa? Zaman-zaman sebelum umat Nabi Muhammad. Kita boleh kata defaultnya masa lah. Default dia masa ke? Default dia. Iyalah dia tu apa ya, nak menerangkan masa. Isim zarf zaman itu nak menerangkan konteks masa dia. Doktor, qabli ni ialah dia ni jamid tetapi dia mu'rab, betul kan? Dia jamid dan mu'rab. Mu'rab. Tapi dia mu'rab. Kalau ma'a? Ma'a pun jamid dan mu'rab. Ma'a dia tak berubah. Dia mabni. Jamid dan mabni. Ya. Yang qabli ni dia mu'rab, dia boleh berubah. Berubah daripada bawah ke mula atas tadi, fathah dan kasrah ya. Alif lam tu boleh berubah, ya. Tapi isim zarf makan ma'a, dia tu dia tak berubah. Ma'a tetap ma'a, dalam apa keadaan dia pun ma'a juga. Jadi itu dipanggilkan mabni lah, dia tak berubah. Jamid dan mabni. Okey, so lepas bila selesai ni kita sudah memahami ni, jadi tuan-tuan kena buat exercise sendiri, ya. Buat exercise sendiri. Mana-mana kalimah yang tuan-tuan sudah baca ayat tu, ambil buat latihan komponen asal dia macam mana. Mulakan dengan surah Al-Fatihah tu. Bismi tu apakah komponen asal dia. Ya? Buat latihan sendiri. Gunakan leksi logos ni buat praktis hari-hari, ya, tak rugi, ya. Masa tu kita
belanjakan untuk Allah. Daripada kita banyak ambil masa dengan cerita-cerita lain kan, baik kita gunakan masa tu untuk Al-Quran. Itu yang kita masukkan tadi dengan mensyukuri ya nikmat masa yang Allah bagikan tu. Kita tengok dalam satu hari tu berapa banyak kita spend masa tu untuk Al-Quran. Kalau kurang, kena tambahkan. Daripada satu hari ke satu hari. Lepas tu, mungkin tahun depan tengok, Alhamdulillah lah, maknanya 50% daripada masa saya satu ni, saya dah gunakan untuk Al-Quran. Itu bermakna sudah ada pertukaran lah, ya, ada penambahbaikan. Ya, kalau 50% masih lagi cerita lain, Quran hanya 10%, kadang-kadang 5% saja, itu maknanya belum baik lah tu. Ya. So daripada 50% tu tambah lagi. Target ialah personal target ya. Kalau kita check balik masa kita satu hari tu 90% kita dah gunakan untuk Al-Quran dan kerja-kerja membantu agama Islam, agama Allah ni. Itu barulah boleh dikirakan memuaskan ya. Kalau takat 10%, ada setengah tu tak ada langsung ya, satu hari tak ada. Ya, dia banyak sibuk dengan benda lain, jadi Quran dia tak pandang ya. Itu bahaya tu. Ya. Nah, so sahabat-sahabat QH Academy ni kita selalu bagi target, personal target kena ada. Ya, bila kita kata muhasabah diri tu, jangan muhasabah aja, tapi tak ada tindakan. Kalau muhasabah tak ada tindakan, itu bukan muhasabah tu. Nah, itu syok sendiri je namanya ya. Okay. Tapi bila muhasabah tu mesti ada tindakan. Ya, okey. Selama ni saya peratusan masa saya spend untuk Al-Quran ni tak sampai 10% contohnya. Kena ada tindakan lah. Mulai dari sekarang, saya nak spend time untuk mengenal kalimah-kalimah Al-Quran dalam ayat-ayat Al-Quran. Mulakan dengan Fatihah tu, tuliskan dulu. Saya tak tahu berapa ramai daripada kelas ni yang telah menulis ya, ayat Al-Fatihah tu 1 hingga 7 ya. Nanti mungkin satu hari saya nak tanyalah, buat survey sikit ya. Nanti tuan-tuan kena jawab dalam chat box tu ya. Saya akan tulis ya, siapa yang telah berlatih ataupun buat homework menulis ayat 1 hingga 7 menggunakan leksi Logos. So daripada situ kita tahulah how committed we are ya dengan Al-Quran ya. Kalau dah setahun 2 tahun masih lagi tak mengambil bahagian menulis, so that mean dia hanya menunjukkan kita ni tak committed lah ya. Okay, so itu selesai, kita akan pergi kepada nombor 3. Selepas komponen ya, selepas menyenaraikan komponen-komponen tu, kita pergi nombor 3 ya. Nombor 3 apa dia ya? Penerangan kalimah. Betul, penerangan kalimah. Maknanya sekarang ni kita bukannya menerangkan komponen ya. Komponen tu kita akan terangkan dalam komponen tu. Masa membuat komponen tu, kita terangkan satu-satulah. Kalau nak tulis pun boleh. Kalau tak tulis, kita boleh buat penerangan secara verbal. Ya. Okey. Yang ketiga ni adalah penerangan kalimah. Ya. So penerangan ni dia adalah fa, nun, ra, alif, nga, nun ya. Mana ada nga? Ada. Masukkan ke sini, lepas tu letak nun, jadilah penerangan ya. So kita nak
menerangkan rangkaian kalimah ni. Bukannya dalam bentuk komponen tapi dalam bentuk kalimah di dalam ayat tu, ya, rangkaian kalimah. Wallazi namin qablikum, tertinggal kum tu masuk ke balik. Copy paste kat sini. So bermakna kita kena tengok satu-satulah. Ya. Satu-satu. Okey, ya. Perhatikan allazina ni, dia tak sama dengan allazi sebelum tu, ya. Tak sama. Sebelum ni kan ada allazi, kan, rabbakumul lazi khalaqakum, kan. So allazi itu adalah isim mausul, ya, untuk mengaitkan rabbakum, ya. Tetapi sini allazina ni bukan allazi yang tu, sudah lain, ya. Jadi kita kena kenal dia. So mulakan dengan wallazi. Kalimah pertama dalam yang kita nak buat penerangan tu yang ni lah. Wallazina tu masukkan dalam bracket. Terangkan bukan sebagai komponen tetapi sebagai kalimah dalam ayat. Jadi wallazina ni kita terangkanlah, ya. Dia adalah buat ayat yang senang untuk difahami, ya, untuk menerangkan kalimah tu. Jadi adalah. So wallazi adana, dia ada dua komponen tu, jadi kita ambil komponen pertama dengan komponen kedua, terangkan satu-satu. Jadi dia adalah gabungan. Okey, tengok ada ga tak sini? Tak ada. Kalau tak ada, pergi ke leksilogon Melayu, ambil ga di sini. Dan boleh tuliskan teruslah gabungan ga alif, ba, waw, nga dan nun. Itu gabungan. Okey, dah kopikan dia, bawa ke leksilogon Arab tadi, masuk ke dalam ayat tu. Dia adalah gabungan. Gabungan apa? Yang pertama sekali itu ialah kita panggil dia waw atifah. Waw atifah. Tuliskan. Belajar menulis Jawi Arab sekali, ya. Waw ialah waw alif waw. Itu cara nak menulis waw, ya. Dia ni dalam bentuk apa? Bentuk waqaf lah. Kalau dia tak waqaf, dia bunyi apa? Wawun. Ya, ejaan dia ialah wawun. Maknanya waw yang kedua tu, baris, kalau kita meletakkan baris, dia akan jadi dhammatain. Wawun, bila menyebut dalam waqaf, waw yang dhammatain tu disukunkan, ya. Sukun dalam bacaan, bukan sukun dalam tulisan. Kita menulis dia tetap dhammatain, tapi menyebutnya disukunkan dalam sebutan, dipanggil, ya. So kita panggilkan dia sukun mendatang, sebab bukannya original, ya. Original dia tetap dhammatain. Jadi waw tu waw apa? Waw atifah. Ain, alif, ta, fa, ta, marbutah. Tu, ya. Jadi waw yang tuan tengok dalam ni, wallazina dalam ayat ni, adalah sebenarnya dipanggil waw atifah. Okey, kita bagi nama dia di sini, ya. Peranan dia tu kita boleh masukkan dalam kaedah nanti. Apakah peranan waw atifah tu? Kita boleh masuk ke dalam kaedah. Jadi dia adalah gabungan waw atifah. Lepas tu bila yang kedua tu allazina tu, letakkan denganlah. Dengan. Dal. Tadi ada sini, ambil sekali dengan nun. Dengan yang allazina tu, ya, kita terangkan, letakkan tanda dua apostrofi ini, iaitu allazina pula. Copy, bawa ke sini. Tu
kalimah yang kedua dalam rangkaian gabungan kalimah wallazina. Yang pertama wa'atifah dan allazina, ya. Apa dia? Allazina adalah isim mausul min waw lam. Dia adalah isim mausul. Dan isim mausul kita tahu pun banyak dia punya ciri-ciri dia kan, ya. Semua isim mausul kita dah kenal pasti dia. Ya, sebab dia ni mewakili siapa? Dia mewakili kum sebelum tu. Ya, ataupun dia mewakili orang yang nak diceritakan tu. So, mana kita dah tahu siapa tu. So, dia adalah ma'rifah. Itu dari segi ta'yin. Kita panggil dia ta'yin. Dan setiap kalimah isim termasuk isim mausul dia ada jantina pula, ya. Jantina dia ialah allazina adalah muzakkar. Muzakkar kah tu tasydid kan, ya. Kalau apa tekan tasydid kan, muzakkar. Kemudian dia ada bilangan dia. Ya, semua kalimah isim ada pula bilangan dia. Ya, mereka-mereka yang mengikuti kelas intensif, ya, sekarang hari Selasa kita mengupas tajuk ni, ya, iaitu ciri-ciri kalimah ismun. Ya, kita dah buat ta'yin, dah buat jantina, kemudian ada pula bilangan dia. So bilangan dia ialah ada yang nun ni menunjukkan dia yang jamak. Kalau tak ada yang nun, al-lazi saja tak ada nun, itu untuk mufrad. Ya, kalau jamak ditaruh ya nun di hujungnya. Jadi kita masukkan bilangan dia ialah yang jamak. Okey, dan akhirnya ialah i'rab. Ya, masukkan ciri dia i'rab. Kita kata yang, ya, ya dengan nga, kita pinjam tadi nga di sinilah. Okey. Okey. So i'rab sini apa dia? Allazina ni. Mansub. Dia mansub sebab dia ma'tuf kepada kum tadi, ya. Jadi dia mansub. Sebelum kita masukkan mansub tu, kita boleh tambah sikit maklumat tu, ya, supaya kita memahami konteks dia, kenapa dia mansub, ya. Sebelum, okey, kalau nak masuk mansub dulu pun tak apa, tapi masukkan maklumat tu nanti. Mim, non, sod, waw, ba. Masukkan kenapa dia mansub sebelum mansub tu, kerana dia adalah maf'ulun bih, ya. Dia maf'ulun bih. Mim, fa, ain, waw, lam. Waw sini, lepas tu bih, maf'ulun bih maksud dia objek, ya. Maf'ulun bih. Dan maf'ulun bih ni kita sudah tahu dalam konteks ayat tu, kita dah buat konstruk semalam, dia maf'ulun bih yang kedua, ya. Kita boleh juga sebut dia maf'ulun bih ma'tufah. Dia tambahan tu, ya, maf'ulun bih yang tambahan. Yang pertama kum, ditambah lagi dengan sekali lagi allazina. Jadi dia sebenarnya adalah maf'ulun bih ma'tuf. So bila dia maf'ulun bih, dia mesti mengambil i'rab yang mansub, ya.
Okey. Itu kepada wa dengan allazina walazina, selesai ya yang pertama. Dan besok kita tambahlah yang apa-apa min qablikum pula ya. So kita tambah besok hari Sabtu kita cuti ya. Sabtu dengan hari kita cuti, dan kita akan sambung lagi hari Isnin minggu depan 21 hari bulan ya. So untuk ini kita boleh simpan ni dulu, kalau nak besarkan sikit pun boleh. So tuan-tuan buat screenshot ya. Untuk apa ni, kita selesai hari ini komponen asal dan juga penerangan kalimah walazina ya. Masih lagi tak complete lah ya, sebab ada lagi dua kalimah tu, min dengan qablikum, yang kita akan buat ya minggu hadapan ya, insya-Allah. Yang ni kita boleh print screen dia, simpan dalam simpanan screenshot, dan pada masa yang sama kita boleh simpan dalam text document ya. Tekan save, pilih download, lepas tu pinjam file format ni, nama file tu kita tukar hari ini saja, iaitu hari ini ialah 18 hari bulan Oktober, dan savekan dia. Tu dia dah simpan ya dalam download punya folder tu. Kalau kita nak guna balik, kita boleh copy and paste saja dan tampal dekat Lexilogos minggu depan. Kita sambung saja kepada kalimah min qablikum. Jadi kita mula dengan min lah sini nanti. Dah habis min, lepas tu barulah qablikum. Doktor, saya masih tak faham pada allazina ni, dia boleh jadi maf'ulun bih kan? Yang saya nampak pada selepas dia tu kan maf'ulun bih tu qablikum. Mudhafun ilahi yang tu kan, itu mudhafun ilahi. Macam mana dia boleh jadi maf'ulun bih ni? Allazina ni. Kan Allah nak tambah. Siapa yang Allah ciptakan tu, dia nak tambah kan. Dan sebelum tu khalaqakum, Allah telah mencipta kamu semua. Tapi Allah kata bukannya kamu semua yang Allah cipta. Allah cipta juga walazina. Jadi walazina ni maktub kepada kum, dia maf'ulun bih yang kedua lah. Dialah ciptaan Allah yang kedua dalam ayat tu. Min qablikum ni kita panggil apa? Kepada allazi? Silah mausul. Dia punya cerita je. Silah dia kepada allazi tu. Tapi maf'ulun bih yang ni. Itu yang jadi saya keliru tu. Yes. So dia ni adalah maf'ulun bihnya ya. Dialah maktuf. Tetapi bila dia masuk sekali dengan muta'alliqun ni, nanti kita akan terangkan keseluruhan ni sudah menjadi maktuf, ayat maktuf lah. Mana dia dah dilengkapi dengan muta'alliqun tu, dia jadilah ayat maktufah yang kita panggilkan jumlah maktufah. Jadi bermaknanya kesemua ni seolah-olah menjadi objek kepada kum yang sebelum tu. Ayat itu sudah menjadi ayat yang lengkap, cerita yang lengkap ya. Okey, sadaqallah. Tak apa ya. Walaupun apa ni mula-mula tu tak apa jelas, tapi lama kelamaan besok kalau selalu mendengar dan selalu bertanya dan selalu berfikir, Allah dalam Quran tu banyak suruh kita berfikir ya. Afala taqilun, la'allakum taqilun, la'allakum tatafakkarun. Semoga kamu. Doktor, yang jadi keliru tu doktor, sebabnya kan ayat tu kan macam tergantung lagi kan, dan orang-orang yang jadi tak difahami lagi kan. Kalau ikut kita punya bahasa Melayu kan. Ya. Tapi dia dah menjadi apa? Dia dah jadi maf'ulun bih tu. Cuma dia tak lengkap. Ya, dia tak lengkap tu, jadi dia tak lengkap. Bila
niru tadi, tapi Arab dia tak macam tu, dia ikut baris untuk nak jadi mansuk dia tu. Bukan ikut baris ya, baris tu Dia hanya ikut tanda. keadaan perkataan. Dia status dia ya. Status tengok di sini ya. Dia tak ada baris atas. Nun tu bukannya baris atas kepada mansuk tu, bukan. Dia ni Dia baris bawah. dia mabni. So kita mengenal dia mansuk bukannya dengan baris. Kita mengenal mansuk sebab ayat tu kan kita dah buat semalam. Mana dia? Keadaan, status dia. Enggak ada, kalau kita ni ingat dah kita dah buat semalam ya. Khalaqakum ya, kum tu adalah maf'ul bih yang pertama, dan Allah nak dalam ayat Allah nak tambah lagi siapa yang Allah cipta tu selain daripada kum ialah allazina. Tapi allazina ni tak lengkap ayat dia, cerita dia. So dia sebab dia isim mausul, dia memang tak lengkap. Dia kena ada silah dia. Menghubung cerita sebelumnya. Dia menghubung cerita sebelumnya dan selepas. Dia okey dalam konteks ni dia tidak dia tak ada silah alaihi ya, tak ada. Dia bukan dalam bentuk silah alaihi tapi dia bentuk maktuf, so tak payah silah alaihi. Dia ada silah dia tapi dia tak ada silah alaihi sebab fokus dia bukan dalam nak hubung kait dalam bentuk relatif. Maksud silah alaihi itu relatif dipanggil ya. Tapi dia nak membentuk, mengaitkan dalam bentuk apa? Maktufah. Tambahan. So bila dia tambahan, kita panggil dia maktufah. Tambahan kepada macam mana kita nak tahu ayat tu dia ada silah alaihi tu, doktor? Apa beza dia yang ada silah alaihi dengan yang tak ada? Kalau dulu yang ni allazi dengan rabbakum dia bukannya tambahan. Sebab dia tak ada waw maktuf. Dia tak ada maktuf, tak ada waw atifah kan. Jadi dia adalah penghubung kait. So bila penghubung kait tu maka dia silah alaihi. Dia ada rabbakum jadi silah alaihi. Tetapi di sini dia menghubung kait bukannya dengan yang belakang tu, dia menghubung kait silah ni kepada dia sendirilah. Kepada Doktor, dia sendiri. Maksudnya kalau silah alaihi ni kalau apabila ada wa'atifah ni jadi dia automatik, dia tak ada silah alaihi lah. Boleh dia gitu? Tak ada. Sebab kontrak dia bukannya silah alaihi, kontrak dia maktuf. So maknanya kum ni kalau kita nak terangkan dia bukannya silah alaihi tapi maktuf alaihi. Yang ditambahkan ke atasnya tu ya. Tu dia dalam konteks itu pula. Okey, sadaqallahul azim untuk pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi hari Isnin. Nanti kita akan jumpa hari Isnin. Ya. Saya nak cerita. Okey, so hari Isnin apa? Abdul Ghafur dah apa? Ada lagi ya. Cuma dia padamkan kamera je ya. Nanti Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Haji Mazlan tolong tutupkan. Dekat saya tu masuk. Aku nak ubah kat mana? Nabil Quran. Ramadan rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatu ana alal ratofan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bis sabr.